أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian. Apa khabar semua? Mudah-mudahan insya-Allah semua kita sihat, semua kita dalam keadaan iman yang terpelihara. Dan mudah-mudahan pagi ini pagi yang ceria, pagi yang menambahkan lagi keimanan dan kuasa ibadah dalam diri kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi berbicara tentang kelebihan dan keistimewaan ibadah solat yang sama-sama kita pelihara. Apabila kita memulakan solat, sekali lagi kita mengingatkan diri kita, apa yang mula-mula kita lakukan apabila selepas kita takbiratul ihram, yang kita baca. Apa yang mula-mula kita baca, tuan-tuan dan puan? Kita tak terus baca Al-Fatihah, kita membaca doa ul-iftitah, iaitu yang disebut doa pembukaan. Doa pembukaan ini, tuan-tuan dan puan, merupakan intro macam kita nak baca buku. Yang penting, tuan-tuan dan puan, kitab ini, buku ini dan buku-buku lain, biasanya kalau kita nak baca, kita akan baca mukadimah dia. Mukadimah ni, intro ni menggambarkan keseluruhan daripada inti dan isi yang ada dalam buku tu. Begitu juga kita memulakan solat. Bila kita nak memulakan dengan intro, doa iftitah ni tadi, seolah-olah dia menggambarkan keseluruhan daripada isi dan inti ibadah solat yang akan kita baca, yang akan kita doa dan kita mohon kepada Allah SWT. Sebab itu kita melihat di sana dicatatkan ada beberapa bentuk lafaz bacaan doa iftitah, yang mungkin antaranya yang kita biasa amalkan seperti yang biasa kita baca lah. Tuan-tuan dan puan, seperti saya juga, kita baca Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira dan sebagainya sehingga akhir. Tetapi tuan-tuan dan puan, di sini saya nak memilih untuk kita cuba melihat ada beberapa lafaz yang lain yang juga sebenarnya diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang kuat, riwayat-riwayat yang sahih. Seperti mana dalam sepotong riwayat ini saya akan bacakan, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW diriwayatkan membaca doa ini, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu rabbika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa iftitah lafaz yang ini, tuan-tuan dan puan, dia simple, dia ringkas. Sekali lagi saya ulang, Subhanakallahumma wa bihamdika, kalimah tasbih, maha sucimu ya Allah dan segala puji-puji yang hanya layak untuk kamu. Wa tabarakasmu rabbika, dan maha barakah keberkatan yang amat banyak pada setiap nama-namamu. Wa ta'ala jadduka, dan dengan ketinggian yang maha hebat pada kekuasaan, pada kehebatan, pada kerajaan yang ada pada kamu, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan kita benar-benar menyatakan uluhiyah kita, menyatakan keyakinan kita, la ilaha ghairuk, tiada ilah, tiada kita benar-benar tunduk, mengharap dan menggantung diri kita hanya kepadamu ya Arhamar Rahimin. Maksudnya begitu. Tuan-tuan dan puan, di sini kita melihat apabila kita membaca doa iftitah yang seperti ini, walaupun dia pendek, hanya satu baris sahaja atau satu baris lebih sedikit sahaja, tetapi dengan maksud yang mendalam itu tadi, dia akan benar-benar menyentap jiwa kita. Dia akan seolah-olah menyegarkan iman kita, supaya kita mula nak solat ni tadi, bila kita baca, sekali lagi kita sebut, kita baca Subhanakallahumma bihamdika. Ni tasbih, tuan-tuan dan puan. Tasbih ni apa? Tasbih ni maknanya kita puji Allah. Puji Allah ni bukan puji. Kalau sebenar dan makna tasbih ni dalam bahasa Arab disebut at-tanzih. At-tasbih bermakna at-tanzih. Tanzih maknanya kita bersihkan, kita sucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, kelemahan yang tidak layak bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya bila kita mula nak solat ni tadi, bila sebelum lagi kita nak baca Fatihah dan sebagainya, pertama sekali, awal-awal sekali, kita tanamkan keyakinan dalam diri kita, Subhanakallahumma bihamdika. Maknanya bagi Allah Subhanahu wa taala sentiasa kita puji, sentiasa kita sanjung, sentiasa kita agungkan,
dan kita keluarkan daripada hati kita, daripada kotak pemikiran kita, daripada andaian-andaian wasangka kita, segala sesuatu yang tidak layak, yang sama sekali tidak boleh kita nisbahkan kepada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata subhanakallahumma wa bihamdika, seolah kita bercakap terus berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung wa tabarakasmu rabbika. Maknanya permulaan kita nak solat tu tadi, kita merasakan betapa banyaknya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mewakili sifat-sifat Allah ni, segala kehebatan, segala ketinggian, segala kemuliaan zat Allah Azza wa Jalla yang maha barakah, yang kita nakkan keberkatan itu, yang kita nakkan mengemis kebaikan-kebaikan daripada sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni tadi. Wa tabarakasmu rabbika wa ta'ala jadduk, dan maha tingginya kekuatan, maha tingginya keperkasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maknanya bila kita mula solat macam tu tuan-tuan dan puan, dah tak ada dalam hati kita ni yang kita rasa besar dah. Dah tak ada dalam hati kita. Kita ni pun kadang-kadang rasa besar sebab kita ni ada sesuatu, harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tapi bila kita benar-benar sebut dengan lafaz yang tulus seperti itu, wa ta'ala jadduka, maka hilanglah, gugurlah, hancurlah segala kebesaran yang lain. Dan kemudian sekali lagi di awal kita mulakan solat, kita menetapkan keyakinan kita, wala ilaha ghairuk. Benar-benar kita hanya menyerahkan diri, benar-benar kita hanya menundukkan diri, benar-benar kita mempergantungkan segala harapan jiwa raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan matlamat dan objektif paling besar kalau kita lihat keseluruhan daripada ibadah solat. Apa dia? Supaya melahirkan jiwa hamba yang benar-benar sentiasa mengagungkan, membesarkan, sentiasa bermatlamatkan dalam kehidupannya, dalam setiap aktivitinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kepada yang selain daripadanya. La ilaha ghairuk. Mudah-mudahan kita sama-sama amalkan, kita sama-sama pertingkatkan kualiti ibadah solat kita, supaya kalau kita rujuk dan kita baca beberapa bentuk lafaz doa yang dibaca sebenarnya oleh Nabi SAW dalam solat ni tadi, akan menambahkan lagi insya-Allah keyakinan, menambahkan lagi insya-Allah penghayatan bagi kita di dalam kita benar-benar menjadikan ibadah solat ini sebagai kunci, sebagai satu penebat, sebagai suatu pemangkin untuk kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak pemeliharaan, lebih-lebih lagi banyak motivasi untuk kita menjadi manusia yang cemerlang, yang insya-Allah berjaya di dunia, lebih-lebih lagi pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira setakat ini insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan kongsikan lagi banyak kelebihan-kelebihan yang boleh kita gali daripada ibadah solat ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian qulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.